Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya Cikgu Umaira. Pada hari ini kita akan membincangkan bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri bagi matematik tingkatan 5. Subtopik 6.1 nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta yang mana theta berada di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Jadi standard pembelajaran kita adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen? Kita lihat contoh 7 di dalam buku teks muka surat 182. Soalannya, dalam raja di sebelah QRS ialah garis lurus, diberi QS ialah 8 cm. Jadi ini adalah Q kepada S dan QR adalah sama dengan RS. Jadi soalan hitung cos X dan tangen Y. Jadi kita tahu R adalah titik tengah, Q kepada S adalah 8 cm, maka kita dapati QR adalah 4 cm. Jadi seterusnya kita kenal, kalau sini 3, sini 4, menurut teorem Pythagoras, PR adalah 5. Jadi soalan A kita ingin cari cos X. Jadi kita lihat X berada di sini. Jadi ini merupakan sudut dalam sukuan yang keempat. Jadi kita tahu X berada di antara sudut 270 darjah hingga 360 darjah. Jadi kita kena kenal pasti sudut sepadannya, iaitu sudut rujukan sepadannya adalah di sini. Jadi saya namakan sebagai Y. Jadi sudut rujukan sepadannya saya namakan sebagai Y. Jadi di sini kita nak selesaikan soalan ini. Kalau kita lihat soalannya tadi adalah cos X. Jadi cos X adalah bersamaan untuk sukuan ke-3, sukuan ke-4. Jadi kita dah tentukan X sukuan ke-4. Cos akan bernilai positif. Jadi kita hafal, saya suka tolong kawan, sukuan ke-4, cos akan bernilai positif. Jadi cos X adalah bersamaan positif bagi cos Y di sini. Jadi cos Y, jadi kita ingat balik, cos adalah untuk cah, iaitu adjacent side over hypotenuse. Jadi sekiranya Y di sini adjacentnya adalah 3 dan hypotenusnya adalah 5. Jadi kita dah dapat jawab soalan yang pertama, iaitu cos X adalah positif 3/5. Seterusnya kita akan bincangkan pula jawapan untuk B. Jadi untuk soalan B, kita ingin cari jawapan bagi tangen Y. Jadi kita kenal pasti dulu Y berada dalam sukuan mana. Jadi di sini kita dapati Y berada di antara 180 darjah dan 90 darjah, iaitu sukuan yang kedua. Jadi sukuan yang kedua, kita lihat nilai tangen adalah bernilai negatif di sini. Jadi kalau di sini Y, saya anggap di sini sebagai Z. Iaitu sudut sepadannya adalah Z, saya anggap. Jadi tangen Y dalam sukuan 2 adalah bersamaan dengan negatif tangen saiz sudut rujukan sepadannya, iaitu negatif tangen Z. Jadi negatif, kita letakkan negatif tangen Z. Jadi tangen adalah untuk TOA, iaitu opposite side over adjacent side. Jadi kalau di sini Z, opposite sides-nya adalah 3. Adjacent side-nya tadi kita dah cari QR adalah 4. Jadi kita dah dapat tangen Y adalah bersamaan dengan negatif 3/4. Jadi ini adalah jalan kerja sama seperti hasil perbincangan kita sebentar tadi. Kita telah selesai menjawab soalan 7. Seterusnya kita lihat soalan contoh 8 di dalam buku teks muka surat 182. Sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik dengan panjang 15 cm seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah.
Lengan robotik itu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q. Jadi ini titik P, ini adalah titik Q. Diberi bahawa cos theta, okey, ini theta kita, iaitu negatif 0.866 dan theta berada di antara 0 darjah hingga 180 darjah. Jadi sangat jelas dalam gambar rajah ini. Hitung sudut theta dan jarak dalam sentimeter di antara titik P dan titik Q. Jadi ini adalah gambaran apa yang kita faham daripada soalan. Jadi di sini kita namakan sebagai titik O. Okey, jadi jarak OP adalah 15 cm dan kita sekarang soalan minta kita cari sudut theta. Jadi kita akan cari sudut theta dan jarak PQ. Jarak PQ untuk segitiga ni ya. Jadi kalau kita letakkan di sini, okey, daripada segitiga bersudut tegak. Jadi di sini. Seterusnya kita akan selesaikan soalan ini. Jadi untuk kita cari theta, kita lihat soalan, maklumat soalan. Cos theta adalah negatif 0.866. Jadi tanda negatif di sini merujuk cos negatif akan berada dalam sukuan yang kedua dan cos negatif berada dalam sukuan yang ketiga. Jadi kita tahu untuk dapatkan theta, theta berada dalam sukuan 2 atau theta berada dalam sukuan 3. Jadi untuk kita ingat kembali, bila kita nak cari nilai sudut apabila diberi nilai cosnya, langkah pertama adalah dengan mencari sudut sepadannya. Jadi sudut sepadan, jadi untuk dapatkan theta, cos kalau kita pindahkan ke sana, ke sebelah kanan, kita akan dapat cos negatif 1. Okey, bagi 0.866. Jadi dalam video sebelum ni cikgu dah jelaskan, kita abaikan dulu negatif untuk dapatkan sudut sepadan kerana sudut sepadan berada dalam sukuan 1 yang mana nilai fungsi trigonometrinya semua bernilai positif. Jadi di sini kita guna kalkulator. Okey, masukkan nilai cos negatif 1, tekan shift, tekan cos, kemudian masukkan nilai 0.866. Jadi di sini kita dapat 30 darjah, iaitu sudut rujukan sepadannya ataupun dalam rumus kita biasa pakai adalah alfa. Jadi kita dah dapat nilai untuk sudut sepadan adalah 30 darjah. Tapi theta berada dalam sukuan 2 atau 3. Jadi di sini kita lihat hubungan sudut sepadan yang berada dalam sukuan kedua, iaitu alfa bersamaan 180 darjah tolak theta. Jadi kita akan pertimbangkan untuk theta yang berada dalam sukuan 2 terlebih dahulu. Okey. Jadi rumusnya di sini alfa adalah 180 darjah tolak theta. Jadi alfa kita dah cari, iaitu 30 darjah. Okey, tolak bersamaan 180 darjah tolak theta. Jadi theta adalah yang kita ingin cari. Maka theta yang berada dalam sukuan 2 adalah 180 darjah tolak 30 darjah, iaitu 150 darjah. Jadi kita tak perlu pertimbangkan sukuan ketiga kerana telah dimaklumkan dalam soalan theta berada di antara 0 hingga 180 darjah. Jadi kita dah dapat nilai theta yang kita ingin cari tadi. Seterusnya kita akan cari pula jarak P kepada Q. Jadi bagi memudahkan kita untuk mencari jarak titik P ke titik Q, kita buat gambaran maklumat soalan seperti ini. Jadi untuk kita dapatkan jarak PQ di sini, kita akan menggunakan segitiga QRP. Jadi sebelum itu kita perlu cari jarak QR. Jadi di sini untuk dapatkan jarak QR, kalau kita lihat, okay, kalau sini 150 darjah, sudut sepadan 150 darjah tadi adalah alfa yang kita dah cari, iaitu 30 darjah. Jadi kita boleh menggunakan segitiga QRO. Jadi saya keluarkan di sini segitiga QRO. Di sini kita dah dapat tadi adalah 30 darjah. Jadi untuk kita dapatkan QR,
Okey, kita boleh gunakan fungsi trigonometri, iaitu QR adalah opposite side. Opposite side bagi sudut 30 darjah. Jadi kita boleh gunakan sin 30 darjah adalah bersamaan dengan QR bahagi panjang OQ, iaitu hipotenusnya. Jadi QR di sini adalah yang kita ingin cari. Jadi OQ di sini kita masukkan nilai terus. Jadi kita tahu ini adalah tangan robot. Kalaulah OP 15, sudah pasti apabila robot meletakkan barang pada titik Q, jarak OQ juga adalah 15. Jadi telah ditandakan dekat sini. Jadi kita masukkan terus 15. Maka QR adalah 15 darab sin 30 darjah. Kita masuk dalam kalkulator. 15 darab sin 30 darjah, kita dapat 15/2 atau 7/5. Jadi kita dah dapat panjang QR 7/5. Seterusnya, untuk sebelum kita dapatkan jarak PQ, kita nak guna segitiga yang besar ni, segitiga PQR, kita perlu dapatkan jarak RO. Jadi kita boleh gunakan segitiga yang sama, OQR. Untuk dapatkan RO, kita pakai cos. Kerana cos, dapatkan cos 30 darjah. Cos 30 darjah. Jadi cos kita ingat untuk adjacent over hypotenuse. Jadi adjacentnya di sini adalah yang kita ingin cari, iaitu RO. Bagi hypotenusnya tadi adalah 15. Jadi RO bersamaan 15 darab cos 30 darjah. Jadi kita tekan kalkulator. 15 darab cos 30 darjah. Boleh rujuk kat sini ya. Keluar kat sini paparan ni. Hasilnya adalah 12.99. Jadi kita nak dapatkan PQ, kita akan lihat segitiga PRQ di sini. Jadi PQ adalah hipotenus bagi segitiga ini. Jadi kita boleh menggunakan formula teorem Pythagoras, iaitu 7/5 kuasa 2. Perlu ditambah dengan panjang R kepada P, iaitu 27.99 kuasa 2, dan kesemuanya adalah punca kuasa. Kita menggunakan kalkulator saintifik, kita masukkan nilai. Jadi punca kuasa semua di dalamnya letak dalam kurungan ya. Jadi murid-murid boleh rujuk kat sini. 7/5 kuasa 2 tambah 27.99 kuasa 2. Pastikan kita tutup kurungan, kemudian baru kita tekan sama dengan. Jadi kita dapat jawapannya adalah 28.97740672. Maka kita bundarkan jawapan 28.98 cm. Jadi kita telah berjaya mendapatkan sudutnya tadi 150 darjah dan PQ adalah 28.98 cm. Jadi ini adalah jalan kerja bagi contoh 8, sama seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan apa yang disampaikan boleh memberi manfaat kepada semua yang menonton. Sekian, terima kasih.